KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Selama 1 jam ini kita akan belajar mata pelajaran matematik. Tetapi sebelum itu, walaupun menurut Pelan Pemulihan Negara, bagi mereka yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin, anda boleh membeli belah, anda boleh makan di kedai, apa-apa pun aktiviti yang anda lakukan, tolong jaga SOP dengan baik. Pakai pelitup muka dengan kemas dan bersih, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Sanitasi tangan anda. 1 hari lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos 2021. Hari ini 30 hari bulan, jadi kekalkan semangat bulan kebangsaan anda walau dalam pada kita menjaga SOP. Baiklah, agak-agaknya kan, siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk pagi ini? Jom kita tonton profil beliau. Baiklah, jom kita persilakan Cikgu Azlima ke studio. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Hai Nisa, selamat kenalan. Selamat kenalan. Nah, sekarang ni kita sedang ditonton oleh murid-murid bukan sahaja mungkin murid-murid dari sekolah Cikgu, tetapi murid-murid dari seluruh Malaysia. Jadi saya nak persilakan Cikgu Azlima untuk perkenalkan diri Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, saya Cikgu Azlima binti Ahmad daripada SMK Serendah, Selangor. Okey, saya dah mengajar selama 19 tahun. Saya dah mengajar dari Form 1 sampai Form 5. Jadi boleh kata semua benda lah. Okeylah, bolehlah kita nak kongsi. Okey, saya cikgu harap kita boleh menerima ilmu untuk hari ini. Ya, Okey. Cikgu Azlima sangat merendah diri. Saya yakin ada ilmu dan tips menarik untuk sama-sama kita pelajari pada hari ini. Tapi kan cikgu tak lengkap rasanya kalau saya seorang-seorang je dalam kelas ni. Ya, betul Nisa. Pastinya saya nak jemput rakan-rakan kita untuk turut sama dalam kelas teras kita pagi ini. Mana kawan-kawan saya? Hai semua, selamat pagi. Hai Salam semua. sejahtera. Assalamualaikum. Hai. Ini dia rakan-rakan kita semuanya dari SMK Serendah Selangor. Kita akan berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan rakan kita yang bernama Putri. Silakan Putri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Putri Nur Syafiqah binti Iran Ismadi. Boleh panggil saya Putri. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Putri. Terima kasih. Kemudian kita ada rakan kita yang bernama Mariam. Silakan Mariam. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Nama saya Mariam Maisara binti Faizal. Boleh panggil saya Mariam. Saya daripada sekolah SMK Serendah. Selamat kenalan semua. Selamat berkenalan. Terima kasih Mariam. Seterusnya murid yang bernama Amar. Silakan Amar, perkenalkan diri anda. Selamat pagi. Hai, nama saya Muhammad Nur Ahmad Iman bin Muhammad Fuad. Boleh panggil saya Amar. Saya daripada SMK Serendah. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Amar. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Puying. Silakan Puying, perkenalkan diri anda. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Chan Puying. Boleh panggil saya Puying. Saya dari SMK Serendah. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Ya, pagi-pagi dah bersemangat. Bagus Puying. Terima kasih. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Winston. Silakan Winston, perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Nama saya Tan Yong Sheng. Boleh panggil saya Vincent. Saya dari SMK Serendah. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Winston. Dan terakhir sekali kita ada rakan yang bernama Farish. Silakan Farish. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Farish Azli Abdul Syukur. Boleh panggil Farish. Saya dari SMK Serendah. Kenalan. Baik, terima kasih. Itu dia ke-6 murid dari SMK Serendah Selangor. Tadi Nisa ada sebutkan ya cikgu, hari ini mata pelajaran kita adalah matematik. Tetapi apakah topik yang kita nak pelajari pada hari ini cikgu? Silakan. Okey Nisa, kita akan belajar hari ini topik tingkatan 3, bab 1. Baik. Okey.
Topik adalah topik indeks. Tapi kita akan pergi kepada subtopik hukum indeks. Okey. Hukum indeks hari ini kita akan mempelajari 3 standard pembelajaran. Baik. Iaitu yang pertama, menghubungkaitkan pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Baik. Yang kedua adalah kita nak menghubungkaitkan pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Dan yang ketiga, kita nak menghubungkaitkan nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Baik, ketiga-tiga ini kita akan buat hari ini, Nisa. Ya, saya pun tak sabar-sabar, tapi kan cikgu bila saya tengok nombor saya jadi takut. Menggeletar satu badan. Tetapi sebelum itu kita ada satu video khas yang ingin kita tonton bersama-sama. Jadi jom kita saksikan. Pada pendapat saya, bab indeks ini sangat menarik kerana bab indeks ini membolehkan nombor tersebut ditulis dalam bentuk yang ringkas serta mudah difahami. Bab indeks ini juga boleh diselesaikan dengan menggunakan hukum-hukum indeks. Jom kawan-kawan kita belajar bab ini. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana pelbagai operasi matematik yang melibatkan nombor dalam bentuk indeks dapat dijalankan dengan menggunakan hukum-hukum indeks. Malah, perkembangan bidang teknologi bukan sahaja memudahkan kebanyakan tugas harian. Pada pendapat saya, topik ini menarik kerana penulisan suatu nombor dalam bentuk indeks membolehkan nombor tersebut boleh difahami. Malah, indeks digunakan dalam bidang sains dan teknologi. Contohnya, kejuruteraan, perakaunan dan banyak lagi bidang-bidang lain. Baiklah, itu dia pendapat murid-murid berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Ada yang katakan ianya sangat menarik dan boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Baiklah Cikgu Azlimah, sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti dan sesi kita pada pagi ini, saya nak jumpa Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu. Okey, baik, kepada saya pula ya. Baiklah rakan-rakan di rumah, diharapkan anda semua bersedia untuk sesi kita pada pagi ini. Topik kita adalah hukum indeks. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, kita di Cikgu Azlimah dan murid-murid dari SMK Serendah dan murid-murid di rumah. Diharapkan anda semua sudah bersedia. Rakan-rakan di Google Meet, sekiranya anda sudah bersedia, apa kata bagi Kak Nisa double thumbs up? Yeay, dah bersedia semua? Baiklah Cikgu, nampaknya mereka sudah bersedia. Silakan Cikgu. Alright Nisa, sebelum kita teruskan hari ini, apa kata kita tonton video dulu? Kita ada satu video Cikgu? Yes, for sure kita ada video hari ini Nisa. Okey, baik, jom kita tonton bersama-sama. Okey. Apa tu Cikgu? Dia daripada sikit, dia banyak. Takut pula saya tengok Cikgu. Okey, right. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, apa kata kita tanya adik-adik kita di dalam Jimit, apa yang dia orang nampak tadi? Nisa dah bagi tahu tadi apa yang dia nampak. Bagaimana dengan adik-adik kita di dalam Jimit? Baik, murid-murid ada yang nak kongsikan apa yang anda lihat sebentar tadi? Okey, Ayah, Putri, silakan Putri.
Saya nampak benda tu bertambah banyak. Dia berganda-ganda. Ya. Benda tu bertambah banyak, cikgu. Yes. Takut berganda-ganda. Baik, terima kasih Putri. Ada yang lain nak kongsikan pendapat atau pandangan masing-masing? Okey, Winston. Silakan, Winston. Saya nampak bateri itu dia menjadi 2, 4, 6. Lepas tu sampai tak boleh nak kira. Sampai tak boleh nak kira, cikgu. Winston dia pergi detail. Okey, right. Nisa pun nampak tadi banyak kan? Okey, itu adalah bakteria. Dalam mempelajari sains, kita tahu bahawa bakteria ni membahagi 2. Iaitu belahanda 2 ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil binary fusion. Jadi, apakah hubung kaitnya dengan subjek kita hari ini? Okey, setiap bakteria itu membahagi 2. Sebenarnya dia adalah mempunyai asas 2. Setiap tu. Okey, tak apa. Cikgu tunjukkan slide cikgu. Baik. Okey, ini adalah bakteria. Cantik kan bakteria cikgu? Lonjong-lonjong je. Okey, right. Bakteria ini adalah induk dia. Kemudian dia membahagi sehinggalah yang tadi Nisa nampak banyak-banyak tu kan. Okey, cikgu klasifikasikan dia sebagai generasi. Okey, generasi kosong ni induk dia, kemudian generasi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan seterusnya lah. Okey. Dan bakteria ni dia ada masa dia pembiakan dia. Okey, dan kita tak tahulah bakteria berjenis-jenis kan. Okey, right. Daripada generasi dan bakteria ni kita kena pasti bilangan bakteria. Okey. Bagi generasi kosong ni adalah induk ni, dia satu je, dia tak ada lagi pembiakan. Kemudian apabila dia membahagi 2, dia menjadi 2 kan. Anak dia yang baru bilangan dia 2. Daripada 2 ni setiap satu akan membiak menjadi 2 lagi. Jadi dia belahanda 2, dia membahagi lagi 2 menjadi bilangan keempat bagi generasi kedua. Bagi generasi ketiga pula, dia membahagi lagi setiap satu ni kepada 2. Nisa jangan nampak kumpulan ya. Dah pening dah Nisa. Okey, ini adalah daripada satu generasi yang kedua ni dia akan membahagi kepada 2. Okey, jadi dia akan dapat 2 yang baru. Jadi daripada 4 ni kita menghasilkan bilangan dia menjadi 8. Okey. Daripada 8 ni setiap satu membahagi 2 menjadi 16. Okey, Nisa nampak tak? Bilangan dia daripada 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan menjadi 16. Ya, makin banyak cikgu. Ya, that's why kita nampak dalam beberapa saat saja dia boleh membiak berjuta-juta, berbilion-bilion. Ya, macam Winston cakap tadi cikgu, tak boleh nak kira. Ya, betul Nisa. Okey, daripada ini kita nak tulis banyak-banyak sampai berjuta-juta tu sanggup ke Nisa nak tulis bilangan dia? Sanggup ke Nisa nak kira? Saya balik dulu cikgu. Tak sanggup. Jadi daripada ini kita boleh mempermudahkan. That's why kita belajar topik ini supaya kita mudah untuk menulis dan mengira. Okey. Daripada sini kita boleh membuat bentuk indeks. Okey, bentuk indeks. Yang pertama, dia ada satu dia je, dia belum lagi membahagi. Jadi kita tulis sebab dia adalah bakteria yang membahagi 2. Jadi setiap bakteria ni akan membahagi 2 saja. Jadi dia akan menjadi 2 kuasa kosong. Maksudnya asas dia akan membahagi 2 tapi dia belum membahagi. Jadi kita letaklah bilangan dia kosong. Okey. Kemudian bagi generasi pertama dia dah membahagi 2, dia menjadi 2. Kemudian kita letaklah 2 kuasa 1. Maksudnya generasi pertama dia baru membahagi kepada 2 menjadi 2. Kemudian bagi generasi kedua dia membahagi lagi setiap satu kepada 2 menjadi 4. Okey. Asas dia 2. Baik. Macam mana kita nak jadi 4? Generasi 2. Generasi 2. Kedua kan? Jadi kita letak 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 kalau Nisa kira 2 darab 2 sama dengan berapa Nisa? 4. Yes. Kemudian bagi generasi ketiga, kita asas dia 2. Tapi dia generasi ketiga. Jadi 2 kuasa 3 berapa Nisa? 2 darab 2 darab 2, 8. Yes Nisa. Okey, Nisa membuat pendarapan berulang. Okey. Dan yang terakhir ni, cikgu tak bolehlah bagi banyak-banyak. Kita bagi sampai 4 je generasi dia. Itu pun dah banyak kan 16 Nisa. Okey, daripada generasi keempat ni, asas dia tetap 2. Tapi generasi keempat, jadi 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 ni, kalau Nisa kira betul tak bilangan dia 16? Betul cikgu. Okey. Jadi, kita nak mempermudahkan apa saja kita nak tulis bilangan ataupun pendarapan berulang yang Nisa nak tulis. Ni kalau Nisa nak tulis ni banyak kan 16 kali. Ya. Patah tangan Nisa. Saya tulis bentuk indeks je lah cikgu ya. Okey. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk indeks. Okey, daripada sini cikgu akan ambil satu je yang bawah ini saja. Baik. Okey. Kita nak merumuskan ya Nisa. Okey, cikgu telah menulis satu tata tanda
2 kuasa 4 ataupun kita boleh tulis dalam bentuk indeks. Okey. 2 ni adalah asas. Okey. 4 ni adalah kita kenal pasti sebagai indeks. Okey. 2 kuasa 4 ni kita boleh tulis macam Nisa kata tadi, pendarapan berulang. Yang Nisa kata 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8. Ya. Itu kita kenali sebagai pendarapan berulang. Jadi kat sini ada berapa Nisa? Ada 4. Jadi 2 tu ada berapa kali kita kena darab? 4 kali. Yes. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi ini bilangan ni adalah berulang sebanyak 4 kali. Ataupun kita boleh juga katakan sebagai 4 faktor. Okey. Right. Kemudian ni susah sangat nak tuliskan 2. Mungkin kita boleh letakkan asas dia 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik. Okey. Jadi kita nak merumuskan bentuk 2 kuasa 4 ni supaya kita boleh guna dalam macam-macam asas dan indeks, kita boleh tuliskan sebagai A kuasa N. Okey, di mana A ni adalah asas, N ni adalah indeks. Okey. Apakah A kuasa N ni? A kuasa N 2 kuasa 4. Macam mana kita nak tulis A kuasa N ni? Mari kita tanya anak-anak kita tanya dalam rakan lah. Saya takut salah jawab lagi. Ada yang nak kongsikan jawapan? Oh, Faris dah geleng. Macam mana tu? Soalannya tadi cikgu macam mana? Macam mana kita nak tulis A kuasa N ni sebagai pendaraban berulang? Siapa nak cuba? Berkerut dahi masing-masing cikgu. Mungkin Faris. Walaupun digeling tadi, tetap saya nak tanya. Agak-agak lah macam mana ya Faris? Tak apa, salah tak apa. Ini adalah proses pembelajaran. A darab N kali. Macam mana? A darab N kali. Okey. Kita tengok Okey, betul Nisa. A darab A N kali. Sebab N ni indeks ni kita tak tahu berapa. Betul? Jadi bilangan dia adalah berulang sebanyak N kali. N tu boleh 1, 10, 100, 1000, sejuta, boleh je. Baik. Okey, jadi ini kita panggil sebagai N faktor. Oh iya. Barulah saya faham cikgu. Terima kasih Faris. Ini adalah ulang kaji kita sebelum kita masuk bab berikut ini. Iaitu hukum indeks. Okey, jom Nisa. Kita berikan kepada cetusan minda yang pertama. Okey. Alright, cetusan minda pertama ini cikgu nak buat pendarapan nombor dalam bentuk indeks. Okey, jadi cikgu bagi 2 nombor dalam bentuk indeks, iaitu 2 kuasa 4 darab 2 kuasa 5. Macam mana ni? Bagaimana kita nak selesaikan ni, Nisa? Kalau 2 kuasa 4 darab 2 kuasa 5, 2 tu nak kena darab tak cikgu? Sekejap. Saya cuba rakan-rakan. Murid-murid di Google Meet. Tapi saya pasti mereka tengok je soalan ni, mereka dah tahu dah jawapannya. Nisa, nampak je macam susah tapi sebenarnya senang saja. Agak keliru lah cikgu. Tadi Nisa kan dah cakap kalau 2 kuasa 4 tu nombor berapa? Nombor 2 tu didarab berapa kali Nisa? Darab 4 kali. Ya. Kalau 5 ni 2 kuasa 5? Didarab 5 kali. Ya. Okey, itu kita kenali sebagai pendarapan berulang. Jadi, nombor 2 ni kita akan tulis sebanyak 4 kali. 2 darab 2 darab 2 darab 2, di mana ia adalah 4 faktor. Ya. Betul? Lepas tu kita darab. Kita darab balik yang ni kan? Lepas tu 2 kuasa 5. Ada 5 kali nombor 2 tu. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 5 faktor. Okey. Semua ni ada berapa bilangan dia Nisa? 9. Yes, 9. Jadi, nombor 2 ni ada 9 kali. Jadi tadi kita tahu bahawa asas dia mesti sama. Jadi kita samakan dengan 2 asas dia kan. Jadi bilangan dia ada berapa? 9. Jadi 2 kuasa 9. Okey, kalau lah Nisa nak tulis 2 kuasa 9 ni setiap satu, penat tak tangan? Ya, panjang sangat cikgu. Yes, kemudian mungkin akan tersasul terhilang 1 2. Ya, betul. Atau terlebih 1 2, betul? Jadi kita akan buat bentuk ini dalam bentuk yang mudah. Kita generalisasikan dia. Okey, daripada 2 kuasa 4 darab 2 kuasa 5 ini. Apakah hubungan 4 dengan 5? Mari kita tanya anak-anak dalam JIMIT. Apakah hubungan 4 dengan 5? Kita tahu asas dia 2. Apakah hubungan 4 dan dengan 5? Siapa boleh bantu?
Kejung masing-masing Okey, ya. Putri. Okey, Putri, sila Putri. Hubungan dia indeks. Ya, Kedua-duanya kemudian nombor macam indeks. mana kita nak hubungkan 4 dan 5 ni supaya kita dapat ini? 4 tambah 5. Okey, kita tengok. Ya, betul Putri. Sebab asas dia 2. Ya. Okey, asas ni sama kan? 2 kan? Jadi kita letakkan dia sebagai 2. Jadi 4 ni sebabkan kita nak jadikan dia 9. Ya. Jadi kita 4 tambah 5. Alright, jadi kita akan dapat 2 kuasa 9. Semudah itu ya cikgu? Ya, kita dah mempermudahkan daripada Nisa nak tulis panjang-panjang macam ni, anak-anak semua nak tulis panjang-panjang ni yang mungkin akan ada kesalahan menulis. Ya. Okey. Jadi kita tulis dalam bentuk yang mudah, iaitu bila ada darab kita akan tambah. Bila darab kita tambah. Baik. Kita tambah nombor indeks. Dengan syarat asasnya mesti sama. Kalau asas tak sama kita tak boleh tambah Nisa. Baik. Alright. Okey, kita pergi lagi satu cetusan minda supaya kita lebih faham lagi kan. Boleh cikgu. Okey, kita pergi cetusan minda yang kedua pula. Okey, sekarang cikgu bagi yang besar sikitlah nombor dia. Baik. Okey, 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4. Saya tahu jawapannya tapi kita nak lihat jawapan murid-murid. Ada tak yang mungkin dah boleh congak? Berikutan cetusan minda pertama tadi kita dah tahu dah nak buat apa kalau jumpa darab. Ada yang nak cuba? Mariam mungkin nak cuba Mariam. Silakan Mariam. 3 kuasa 3 tambah 4. Jawapannya 3 kuasa 7. Okey, sebelum kita pergi dulu pendarapan berulang dia yang tadi Nisa. Ya. Alright, sama juga iaitu 3 kuasa 7. Iaitu asas dia semua 3 kan? Nombor semua 3. Lepas tu ada 7 kali bilangan. Jadi kita kuasakan 7. Alright. Jadi macam Mariam cakap tadi, 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4. Jadi kita tambahkan 3 dan 4 sebab dia darab. Ya. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk 3 kuasa 3 tambah 4 sama dengan 3 kuasa 7. Baik. Terima kasih Mariam. Alright. Daripada cetusan minda 1 dan 2 ini, okey, daripada yang pertama tadi adalah 2 kuasa 4 darab 2 kuasa 5 sama dengan 2 4 tambah 5. Daripada cetusan minda kedua, 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa 3 tambah 4. Okey, daripada kedua-dua cetusan minda ini, cikgu nak tanya anak-anak Kak Jimmy, bagaimana kita nak mengeneralisasikan atau merumuskan daripada kedua-dua ni supaya kita boleh menulis dalam bentuk yang mudah dan kita boleh pakai untuk nilai-nilai yang lain. Ada Siapa yang nak tu cuba? nak tolong bantu cikgu untuk mengeneralisasikan kedua-dua cetusan minda kita. Ya, Puying silakan Puying. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, Puying. Kita tengok Puying cakap A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, di mana A ni adalah asas. Apa saja asas yang kita boleh guna pakai Nisa? Ya. Okey, dan M ini adalah nombor indeks. Baik. Okey. Right, jadi bila dia darab, kita boleh tambah. Ya. Okey, dengan syarat tadi cikgu kata asas dia mesti sama. Kalau jumpa darab mesti tambah dan asasnya kena sama. Okey, catat murid-murid di rumah. Ini adalah hukum indeks yang pertama. Baik. Okey, cikgu harap anak-anak faham ya. Semua masih okey. Murid-murid di Google Meet kalau okey bagi Kak Nisa double thumbs up. Jangan takut lepas ni kalau nak cuba jawab soalan. Kita sama-sama belajar. Baik cikgu, jom kita teruskan. Okey, daripada apa yang kita belajar tadi, cikgu nak bagi 2 soalan. Baik. Okey, jom cuba. Okey. Right, Nisa pun kena cuba. Baik, saya cuba cikgu. Nanti cikgu tanya. Okey, soalan para anak-anak A. di Jimmy dan juga di rumah boleh mencuba soalan ini ya. Daripada hasil tadi kita dah buat cetusan minda dan juga kita dah buat generalisasi tadi. Ya. Okey. Baik, sambil-sambil rakan-rakan kita, murid-murid di rumah semua mencuba jawab soalan A dan B di mana 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 7 dan B K kuasa 4 darab K kuasa 3 darab K kuasa 2. Kita akan beri anda masa untuk menjawab dan kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM.
Okey, K tambah 4. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K, bersama Cikgu Azlima dan rakan-rakan kita, murid-murid SMK Serendah Selangor. Topik kita hari ini, hukum indeks. Sebentar tadi kami tinggalkan anda dengan 2 soalan yang kita buat sama-sama. Jadi jom kita semak jawapan kita. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan A. 5/3 darab 5/7. Kita minta bantuan anak-anak kita di Jimin untuk menjawab. Boleh. Okey, ada yang nak cuba jawab soalan A? Mariam, silakan Mariam. 5/3 tambah 7 sama dengan 5/10. Okey, kita tengok jawapan Mariam. Okey, 5/3 tambah 7. Okey, sebab darab ya. Okey, dari kita akan dapat 5/10. Bagus, Ya, Mariam. betul, Mariam. Okey, right. Kita pergi soalan yang kedua. Soalan B, siapa nak cuba? Okey, Farish. Silakan Farish. K kuasa 9. K kuasa 9. Okey, K kuasa 9. Macam mana Farish dapat K kuasa 9 tu, Farish? Cuba terangkan kepada rakan-rakan kita di rumah. Asas dia sama, jadi kita boleh tambahkan indeks dia lah. 4 tambah 3 tambah 2. Okey, bagus Farish. Kita tengok jawapan Farish. Okey, K kuasa 4 tambah 3 tambah 2 sebab asas dia semua sama. Dan jawapannya adalah K kuasa 9. K kuasa 9. Okey, sama tak dengan jawapan Nisa? Saya semak. Betul lah. 5 kuasa 10, K kuasa 9. Betul. Okey, good. Alright. Daripada asas yang hukum indeks yang pertama, kita kepada hukum indeks yang kedua. Baik. Okey, kita tengok pula. Jom kita tengok curusan minda yang ketiga. Cikgu bagi 2 juga nombor dalam bentuk indeks, iaitu 2 kuasa 4 bagi 2 kuasa 2. Cikgu bagi yang mudah je. Tapi macam mana tu? Cikgu. Ya, tadi darab. Ini bahagi, Nisa. Kalau darab, kita tahulah kena tambah. Tapi kalau bahagi... Macam mana pula kita bahagi? Okey, Nisa, tak apa. Cikgu bantu dulu ya. Okey, 2 kuasa 4 bagi 2 kuasa 2. Kita boleh tulis sebagai dalam bentuk pecahan, Nisa. Iaitu 2 kuasa 4 bahagi 2 kuasa 2. Ataupun 2 kuasa 4 per 2 kuasa 2. Sama dengan... Okey, 2 kuasa 4 tadi kita tahu bahawa nombor yang berulang iaitu pendarapan berulang bagi nombor 2. Ada berapa kali, Nisa? 4 kali, Cikgu. Bagi 2 kuasa 2? 2 kali. Okey, kita boleh tulis sebagai begini. Okey, right. Macam mana kita nak mempermudahkan ini, Nisa? Kita dah belajarkan daripada sekolah rendah, kita boleh bahagi jika nombor itu sama. Okey, ini kita boleh panggil sebagai faktor sepunya. Jadi kita boleh cancel atas dan bawah. Nisa suka hati nak cancel depan ke, nak cancel belakang ke, nak cancel tengah ke. Yang penting kita cancel 2 nombor bawah dan 2 nombor atas. Okey, apa yang baki di Nisa yang tinggal? 2 darab 2 je cikgu tinggal. Ya, ini je yang tinggalkan Nisa. Alright. Bagaimana kita nak tulis, Nisa? 2 darab 2. Tapi asas dia sama tak? Asas dia sama. Baik. Ya, jadi dia jadi macam 2 kuasa 2 ya, cikgu? Ya, betul Nisa. Pandai Nisa ya sekarang. Okey, 2 kuasa 2. Sebab ada 2 kali ni. Jadi itu senang je kan? Asas 2 tapi dia ada 2 kali. Baik. Kita letaklah 2. 2 kuasa 2. Okey. Right, kita nak tulis dengan bentuk mudah ni. Kita nak rumuskanlah, peninglah tulis banyak-banyak macam ni. Kan salah-salah cancel kan. Jadi cikgu tulis 2 kuasa 4 bagi 2 kuasa 2. Okey, bagaimana kita nak dapat ini, Nisa? Kalau nak dapat indeks tu 2. Cikgu sudah nampak dah, cikgu. Ya. Kuasa 4 tolak dengan kuasa 2 tu. Ya. Bagus Nisa, kita tengok 2 asas dia sama kan? Ya. Jadi 2 4 tolak 2 sama dengan 2 kuasa 2.
Okey. Senyum-senyum je murid-murid SMK Serendah. Dia nak tengok Kak Nisa boleh jawab ke tak. Okey, jadi bahagi kita akan buat dia sebagai tolak dalam nombor indeks. Okey. Right, kita pergi pula kepada cetusan minda keempat. Sebab kita nak mengukuhkan lagi kita punya ilmu yang kita pelajari hari ini. Cikgu bagi pula nombor dalam bentuk indeks 4 kuasa 6 bahagi 4 kuasa 3. Jadi, murid-murid SMK Serendah, ada yang nak cuba jawab soalan ini? Baik. Amar nak cuba? Amar. Right. Silakan. 4 kuasa 6 tolak 3 sama dengan 4 kuasa 3. Okey, baik. Kita sebelum tu, kita tulis dulu dalam bentuk pecahan. Jangan keliru dulu. Amar memang advance. Okey, kita tulis dulu. Okey, banyak Nisa. 6. Patah tangan Nisa nak tulis. Bagi dengan 4 kuasa 3. Jadi, kita cancel depan dan belakang. Baik. Okey, jadi apa yang kita tinggal? Ini saja Nisa kan? Baik. Okey, jadi kita akan dapat 4 darab 4. Ada berapa kali? 3 kali, cikgu. Okey, jadi kita boleh tulis dalam 4 kuasa 3. Sebab asal dia semua 4. Tapi ada 3 kali kita boleh 4 kuasa 3. Jadi Amar cakap dia dah advance dah. Sebab tadi dia dah tengok kan yang first tu. Jadi dia dah tangkap dah macam mana. Jadi Amar kata 4 kuasa 6 tolak 3. Sama dengan 4 kuasa 3. Baik. Terima kasih Amar di atas jawapannya. Okey, daripada kedua-dua cetusan minda ini, kita nak buat generalisasi. Sebab tadi standard pembelajaran kita adalah membuat generalisasi. Okey, yang pertama tadi adalah 2 kuasa 4 bagi 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 4 tolak 2. Ya. Okey, dan juga yang kedua 4 kuasa 6 bahagi 4 kuasa 3 sama dengan 4 kuasa 6 tolak 3. Jadi, daripada kedua-dua ni, bagaimana kita nak generalisasikan supaya menjadi lagi yang mudah, bentuk yang mudah, supaya kita boleh guna pakai dalam asas-asas yang lain. Jadi, murid-murid, ada yang nak cuba? Bagaimana kita nak generalisasikan? Okey, Amar, silakan Amar. Suka Amar jawab. A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, kita tengok. Amar cakap A kuasa M bahagi A kuasa N. Okey, sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, ini adalah hukum indeks yang kedua. Pembahagian nombor dalam bentuk indeks. Okey. Untuk kukuhkan lagi kita bagi 2 lagi soalan. Jom cuba. Okey, soalan pertama, soalan A adalah 3 kuasa 12. Cikgu bagi yang banyak, yang besar sikit indeks dia. Bagi 3 kuasa 7. B, M kuasa 5 bagi M kuasa 2 bagi M. Apa tu Nisa? M yang hujung tu tak ada nombor indeks, cikgu. Ya, Nisa. Macam mana ya? Okay, kita lihat ada tak rakan-rakan kita yang dah bersedia dengan jawapan masing-masing. Ada yang nak bantu? Okey, siapa nak jawab yang Putri. Pertama A? Silakan Putri. 3 kuasa 12 tolak 7 sama dengan 3 kuasa 5. Okey, kita tengok jawapan Putri. 3 kuasa 12 tolak 7 sebab kita guna hukum indeks yang kedua kan. Jadi sama dengan 3 kuasa 5. Bagus Putri, sama dengan Nisa. Okey, bagus Nisa. Okey, kita tengok B tadi yang Nisa tak persoalkan. Yang ini saya tanya pula anak-anak kita dekat Jimit tu. Siapa yang nak jawab? Ada yang nak cuba? Silakan Puying, silakan Puying. M kuasa 5 tolak 2 tolak 1. Jawapan dia M kuasa 2. Okey. M kuasa 2 jawapannya, cikgu. Alright. Okey, Nisa tanya tadi kan, kenapa ini tak ada kuasa? Ya. Alright, semua nombor ataupun integer ataupun huruf adalah kuasa 1. Tapi kita takkan tulis kuasa 1 sebagai nombor indeks. Sebab kita tahu bahawa apa yang kita guna pakai selalu sekarang ini adalah kuasa 1. Jadi kita tak tulislah, kalau tak nombor integer kita tu semua tulis kuasa 1, kuasa 1 kan. Jadi kita tak tulis. Hanya kuasa 1 kita tak tulis, selain daripada tu kita kena tulis. Baik. Okey, jadi bila tak ada kuasa kat sini, kita tahu bahawa itu adalah kuasa 1. Baik cikgu, terima kasih. Dah jelas dah. Harap murid-murid di rumah pun jelas ya. Okey, right. Kita pergi pula kepada hukum indeks yang ketiga, iaitu
nombor indeks dalam bentuk indeks dikuasakan. Maksudnya dia ada kuasa 2 kali, Nisa. Jom kita tengok. Okey, daripada cetusan minda ke-5, cikgu bagi nombor 3 kuasa 3 kurungan kuasa 2. Macam mana kita nak tulis tu, Nisa? Kurungan. Mak, kurungan macam mana ya? Ada tak murid-murid boleh bantu Kak Nisa? Kak Nisa berpeluh sikit ni kalau soalan matematik ni. Dah makin sukar ni nampaknya ni. Hukum indeks kita. Okey. Jadi? Ada yang dah ada jawapan untuk soalan ini. 3 kuasa 3 dalam kurungan 2. Kuasa 2. Nampak gaya cikgu kena buat dululah. Nampak semua macam bling-bling-bling je kan? Alright. Okey, 3 kuasa 3 tadi, Nisa. Kalau dalam pendarapan berulang, kita tahu bahawa nombor 3 tu diulang darab terama banyak 3 kali. Lepas tu ada lagi kuasa 2 kat luar. Okey, maksudnya kat sini adalah 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 3. 2 kali, Nisa. 2 kali. Jadi 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 3. Jadi daripada sini kita akan pakai hukum indeks yang pertama, Nisa. Apakah hukum indeks yang pertama, Nisa? A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Wah, ini saya ingat ya. Okey, jadi kita guna pakai hukum indeks yang pertama iaitu 3, asas dia sama. 3 tambah 3. Jadi sama dengan 3 kuasa 6. Okey, hati-hati ya. Dekat sini pelajar-pelajar murid-murid kita ni selalu buat kesalahan. Apabila ditengok je 3, 9. Jadi dah salah lah tu. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Maknanya kan cikgu, kalau kita nampak nombor asas dan nombor indeks dalam kurungan dan di luarnya ada nombor indeks, kita kena kembangkan apa yang dalam kurungan. Baik. Alright. Jadi kita akan pemudahkan ini dalam bentuk 3 kuasa 3 kuasa 2 sama dengan, okey, jadi kat sini 6 kan? Macam mana kita nak jadikan ini 6? Ini mudah. Saya tahu. 3 darab 2. Ya, 3 darab 2. Jadi dekat sini kita dapat 3 darab 2 indeks itu. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 6. Okey? Right, kita tengok pula lagi untuk kukuhkan lagi kan. Kita buat lagi satu. Cetusan minda ke-6. Okey, cikgu bagi nombor besar sikitlah. Asal dia 7. 7 kuasa 2 kurungan kuasa 5. Cikgu, kalau kita kena kembangkan apa yang dalam kurungan ni, nak kena kembangkan sampai 5 kali ni, cikgu. 5 kali. Betul, Nisa. Kita kena kembangkan sebanyak 5 kali. Iaitu 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 2. Atau kalau kita nak buat yang first tu pendarapan ulang 7 darab 7 darab 7 darab 7 sehinggalah 10 kali, Nisa. Cikgu, tak apalah. Saya pilih yang mudah. Okey, jadi kita nak memudahkan. That's why sebab apa tu kita belajar nombor indeks. Okey, sama dengan ini ada 5 faktor. Jadi sama dengan 7 kuasa 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebab kita guna hukum indeks yang pertama. Iaitu sama dengan 7 kuasa 10. Alright. Jadi kalau kita nak memudahkan tadi macam tadi, Nisa. Jadi 7 kuasa 2 kuasa 5. Jadi sama dengan 7 kuasa 10 2 darab 5. Ya. Itu saja. Mudah tak? Daripada tadi Nisa nak tulis banyak-banyak tu kan? Betul. Murid-murid di Google Meet, kalau anda rasa mudah je ni, bagi double thumbs up. Mudah ke? Teragak-agak Baik, terima kasih. Right. Jadi kita pergi kepada pengukuhan kita. Macam mana kita nak buat? Jom cuba. Cikgu dah sediakan 2 soalan. Okey, daripada cetusan minda 5 dan 6. Kita buat 2 soalan. Okey, daripada, sebelum kita buat soalan, cikgu ni laju sangatlah. Okey, kita nak ni dulu, generalisasi ke dulu. Kita lupa, Nisa. Generalisasikan dulu 2 cetusan minda ini. Iaitu 3 kuasa 2 kuasa, minta maaf cikgu ni. Kalau bercakap, stop. 3 kuasa 3 kurungan kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 3 darab 2. Dan yang kedua adalah 7 kuasa 2 kurungan kuasa 5 sama dengan 7 kuasa 2 darab 5. Okey, daripada kedua-dua cetusan minda ni, macam mana kita nak generalisasikan atau nak merumuskan supaya kita mudah mengguna pakai kepada asas yang lain? Baik, ada murid-murid yang boleh cuba untuk... Ya, Faris, silakan. A kuasa M kurungan M sama dengan AMN. Okey, Faris kata A kuasa kuasa M kurungan N sama dengan, tadi Nisa kata ini darab kan? Jadi kita akan jadi MN.
Baik. Nampaknya itu adalah hukum indeks kita yang ketiga kan cikgu? Ya, betul Nisa. Ya, dah ada 3 hukum indeks yang sama-sama kita pelajari. Jadi ini adalah hukum indeks kita yang ketiga. Diharapkan murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton kami di Teras Didik TV KPM. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu Azimah. Okey, daripada tadi kita dah buat hukum indeks yang ketiga Nisa, kita teruskan kepada soalan kita. Jom cuba. Okey, ada 2 soalan cikgu sediakan iaitu 4 kuasa 10 kurungan kuasa 2 dan H kuasa 8 kurungan kuasa 3. Baik. Okey, kita nak minta anak-anak kita di Gmeet untuk memberi jawapan. Okey, untuk A, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Okey, Amal. Silakan. 4 kuasa 10 darab 2 sama dengan 4 kuasa 20. Okey, kita tengok jawapan Amar. Ya, betul Amar. Kita guna hukum indeks yang keberapa ni Amar? Menggunakan hukum indeks yang ketiga. Okey, bagus Amar. Okey, tadi sebab ini masih hukum indeks Amar kan? Saja cikgu nak trik Amar. Okey, untuk B. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Winston, silakan. H kuasa 8 darab 3 sama dengan H kuasa 24. Okey, H kuasa 8 darab 3 sama dengan H kuasa 24. Bagus, Wilson. Pantas je mereka dah boleh jawab sebab ya. dia dah faham, Nisa. Okey, kita nak pergi pula kepada rumusan apa yang kita belajar tadi, Nisa. Okey, first tadi kita adalah belajar hukum indeks yang pertama iaitu pendaraban nombor dalam bentuk indeks. Iaitu ini yang kita dapat tadi, kan? A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Yang kedua adalah hukum indeks yang kedua iaitu pembahagian nombor dalam bentuk indeks. Iaitu A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Dan yang ketiga untuk hari ini kita belajar adalah nombor indeks kuasa 2. Nombor indeks dikuasakan. Cikgu pun tersasul dah sini. Okey, A kuasa M kurungan kuasa N sama dengan A M N. Baik. Okey, kita pergi kepada soalan pengukuhan. Isa, sebab saya dah berdebar lah cikgu kalau kelas soalan ni. Cikgu bagi 6 soalan. 6 soalan. Nisa boleh jawab. Nanti cikgu tanya Nisa. Saya cuba. Okey, ada 6 soalan. Kita minta anak-anak kita untuk mencubanya. Yang sama ada yang di rumah boleh terus mencuba. Nanti kita semak jawapan kita bersama rakan-rakan di Gmeet. Baik, mungkin kita nak semak jawapan mereka secara pantas. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Baik. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba soalan pertama? Mudah ni. Amar dah angkat tangan dulu. Dia dah cuba awal yang mudah. Silakan Amar. Ya, Amar. Apa jawapan Amar? X kuasa 3 darab 5 X kuasa 15. Okey, X kuasa 3 darab 5 sama dengan X 15. Ya, betul. Alright, kita pergi soalan yang kedua pula, Nisa. Soalan kedua. Okey. Cikgu, yang ini asas dia lain. Mana ada asas lain, Nisa? Asas dia tetap sama, M. Okay. Ini hanya pemalan, Nisa. Oh, ya. Saya dah terkeliru dah dekat situ. Nisa dah kena ganggu. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak cuba? Okey, Winston. Silakan, Winston. 4/2 M kuasa 5 tolak 4. Okey. Sama dengan 2M.
Okey, kita cuba tengok soalan jawapan Wilson. Okey, 4/2 M 5 tolak 2. Ini Wilson cakap tadi. Okey, Nisa akan tanya kenapa ada nombor depan dia, Nisa? Jadi ini adalah nombor yang tidak ada indeks. Jadi kita boleh sekan je seperti biasa, Nisa. Ya. Jadi kita dapat 2M. Saya faham cikgu. Sebab 5 tolak 4 jawapannya 1. Dan kalau kuasa 1 kita tak tulis. Alright. Bagus, Nisa dah pandai sekarang. Okey, nombor 3. Okey, siapa nak jawab? 2 kuasa 2 darab 2 darab 2 kuasa 3. Siapa nak cuba? Okey, Farish dah angkat tangan. Silakan Farish. 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 1. 2 kuasa 2 tolak 1 tolak 3. Farish, tolak ke tambah Farish? Tolak ke tambah? Darab tu. Nervous. 2 kuasa 2 tambah 1 tambah 3. Jawapan dia 2 kuasa 6. Okey, tengok jawapan Farish. Okey, betul. Sama dengan 2 kuasa 6. Sebab dia adalah darab, kita guna hukum indeks yang pertama. Okey, tengok nombor 4. Soalan keempat. Siapa nak cuba? Okey, Putri, silakan. X kuasa 7 tolak 2 tolak 3 sama dengan X kuasa 2. Okey, Putri, cikgu nak tanya, hukum indeks yang keberapa awak guna, Putri? Hukum indeks yang kedua, cikgu. Okey, bagus. Okey, bila sebab bahagi, kita tolak Nisa. Jadi kita dapat X kuasa 2. Betul jawapannya, Putri. Tahniah. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Nisa. Macam mana ni? Okey. Saya perhatikan betul-betul. Okey, kita tanya rakan kita je lah nak jawab. Siapa nak jawab? Ada nak cuba? Okey, Mariam, silakan. Jawapan dia 3 kuasa 5 darab 5 kuasa 4. Okey, 3 kuasa. Okey, Mariam, macam mana penyelesaian yang awak buat, Mariam? Cuba terangkan kepada kawan-kawan. Sebab nombor asas dia lain, cikgu. Ada 2 asas berbeza. Okey. Pertama sekali, saya akan kumpulkan sebutan dengan asas yang sama. 3 kuasa 4 darab 3 darab 5 kuasa 3 darab 5. Kemudian dekat sini, saya seperti yang kita belajar tadi, kita boleh gunakan hukum indeks pertama. Macam ni, 3 kuasa 4 tambah 1 darab 5 kuasa 3 tambah 1 sama dengan 3 kuasa 5 darab 5 kuasa 4. Itu dah kali cikgu. Okey, right. Panjang kan, Nisa? Macam susah tu, cikgu. Macam di mana sini ni? ada asas yang berbeza. Jadi ingat tadi kita kata mesti kalau kita nak tambah atau nak tolak nombor indeks, kita mesti dapatkan asas yang sama. Okey, nampak tak asas ini dengan asas ini sama? Ini dengan ini sama. Jadi kita asingkan dululah kalau kita tak boleh. Jadi maksudnya 3 kuasa 4 darab 3 darab dengan 5 kuasa 3 darab 5. Jadi ini asas dia dah sama kan, Nisa? Jadi kita boleh guna hukum indeks yang pertama. Iaitu hasil darab kita boleh tambah indeks dia. Jadi kita dapat macam ni, 3 kuasa 4 tambah 1 darab 5 kuasa 3 tambah 1. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 5 darab 5 kuasa 4. Jadi itu jawapan akhirnya, cikgu? Ya, sebab kita hanya nak menulis dalam bentuk indeks sahaja. Baik. Terima kasih, Mariam, di atas penjelasan. Sekarang Kak Nisa dah faham. Okey, kita tengok soalan yang terakhir, nombor 6. Soalan terakhir mestilah kita tinggal dengan murid kita yang bernama Puying. Boleh cuba. Oh, yang ini. Oh, okey. Terkejut saya tengok cikgu. Macam mana ni agak-agaknya? Boleh Puying kongsikan jawapan anda? Saya akan bahagikan 12 dengan 4 bagi M kuasa 4 tolak 3 N kuasa 5 tolak 2. Jawapan dia 3M N kuasa 3. Okey, Kak Nisa tak dapat bayangkan Puying. Apa kata Puying tunjukkan penyelesaian yang Puying buat? Okey, boleh tunjukkan jalan kira anda. Panjang sangat tu. Seperti mana yang Mariam lakukan tadi. Oh, okey, banyaknya cikgu. Macam mana tu? Yang bawah tu. Nampak? Okey. Puying telah bahagikan 12 dengan 4. Lepas tu dia asas ni M dengan ni 4 tolak 3 dan N 5 tolak 2. Jadi dia dapat 3 M N kuasa 3. Kita lihat. Okey.
Alright, kita bahagikan dulu Pawala ni kat depan dia. Sebab dia boleh bahagikan. M kuasa 4 tolak 3 dan 5 tolak 2. Jadi kita dapat, ini kita bahagikan dapat 3 kan Nisa? Ini dapat 3, jadi M 4 tolak 3 adalah 1. Jadi kita tak tulis. Jadi N 5 tolak 2 3. Wah, hebat-hebatlah murid-murid dari SMK Serendah. Terima kasih. Kak Nisa ucapkan sekarang Kak Nisa pun dah faham dan diharapkan murid-murid di rumah pun memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu kita ada 3 hukum indeks. Cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di hujung rancangan. Pendek je waktu berlalu kan Cikgu? Betul, baiklah saya nak minta Cikgu untuk berikan rumusan terhadap apa yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini. Silakan Cikgu. Boleh tak kita minta kawan-kawan kita merumuskan apa yang kita belajar hari ini Nisa? Boleh, tak ada masalah. Cikgu nak minta Winston untuk memberi rumusan apa yang kita belajar hari ini, Winston. Silakan Winston. Saya telah mempelajari 3 jenis hukum indeks pada hari ini. Yang pertama ialah hukum indeks pertama. Rumusnya ialah A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Seterusnya, hukum indeks kedua iaitu A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Okey, ini kedua. Alright, hukum indeks yang ketiga. Akhir sekali, yang hukum indeks ketiga iaitu A kuasa M dalam kurungan kuasa N sama dengan A kuasa MN. Okey, bagus Winston. Terima kasih Kita dah Winston. belajar 3 hari ini Nisa, iaitu pendarapan nombor dalam bentuk indeks, okey. Dan juga pembahagian dalam nombor bentuk indeks dan juga nombor dalam bentuk indeks dikuasakan. Jadi kita ada 3 hukum indeks yang kita belajar hari ini Nisa, dan cikgu harap anak-anak dekat Jimmy dan juga dekat rumah boleh faham hukum indeks ini Nisa. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Azlimah kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah dan di Google Meet dapat mengikuti dengan baik, dan anda boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi rakan-rakan dari SMK Serendah. Terima kasih Cikgu Azlimah. Terima kasih semua. Kita jumpa anda di episod akan datang teras Didik TV KPM. Salam bulan kebangsaan. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Nak tak kita pandai matematik? Ni cikgu bagi tips macam mana kita nak mahir dalam matematik. Okey, yang pertama, sebelum kita menghadiri kelas, macam sekarang ni kita menghadiri kelas PTPR, kita kena bersedia. Kita kena bersedia, kita tengok apa cikgu nak ajar hari ni. Kita tanya cikgu tajuk apa kita nak belajar, topik subtopik apa. Kita tengok buku, kita study dulu, kita tengok. Tak faham tak apa, kita tengok je dulu. Lepas tu, masa kita menghadiri kelas, kita cuba beri perhatian. Beri perhatian. Jadi, bila kita bagi perhatian dan berdasarkan apa yang kita telah baca dan dan apa yang guru ajar, kita boleh kaitkan, dan seterusnya kita boleh bertanya apa yang kita tidak faham, apa yang cikgu sampaikan. Untuk menyediakan diri mereka, murid-murid perlulah mengetahui beberapa aspek penting dalam teknikal PTPR. Contohnya seperti menggunakan peranti yang lebih sesuai dengan pencapaian internet, dan adalah dinasihatkan untuk menggunakan komputer daripada telefon bimbit. Dan juga anak-anak perlulah masuk semua grup kelas mereka dan juga sekolah, grup Telegram, grup WhatsApp, supaya dapat semua maklumat input daripada pihak sekolah. Didik TV KPM